kita lihat grid permulaan Muhammad Afiq Hamdan petak pertama, kedua Alif Izwan Samsul Fakri, tiga Muhammad Afiq Haris Abu Bakar, petak keempat Ashrafi Razi, petak yang kelima Aidil Muhammad Ayub, petak yang keenam Daniel Johan, di petak yang ketujuh Muhammad Danish Aiman Zamrul, petak ke-8 Putra Alif Irfan Abdullah, petak yang ke-9 ada Muhammad Hafiz Aiman Effendi, petak yang ke-10 Muhammad Ibni Hafiz Jamaluddin, 11 Denny Mikael Khairul Fauzi, petak ke-12 Muhammad Faiz Khairul Azmi, petak ke-13 Muhammad Haziq Hakimi Kamaruddin, petak ke-14 Muhammad Adib Haris Abu Bakar, 15 Muhammad Danish Fitri Amizam, petak yang ke-16 Muhammad Nur Haikal Muhammad Nur Fikri, petak ke-17 Amir Diyaw Haq Erman Zuhad, 18 Airil Husaini Aimi Zabah, 19 Muhammad Yus Daniel Hakim Muhammad Fairuz, 20 Nur Dini Uzma Abdullah. Itulah 20 pelumba ke semua yang akan kembali ke kedudukan grid permulaan perlumbaan bagi memulakan perlumbaan ini. Daniel, jadi Daniel lihat macam mana tadi dua pelumba yang kita sebutkan tadi yang berada di tempat yang kedua dan tempat yang ketiga. Ashrafi Razi 74 mata, Daniel Johan 71 mata. Bagaimana Daniel persaingan dua-dua pelumba ini? Kenapa ni round yang kita ada hari ini, Daniel Johan memang ada form yang sangat baik. Dan tadi masa warm up pagi tadi dia pun dapat first position. Dia memang buat time yang paling laju di Yamaha Petronas Super Series dekat North Circuit layout dekat Sepang International Circuit. Jadi Daniel Johan dalam kedudukan grid pun dia berada di kedudukan petak yang ke-6, tapi Ashrafi Razi berada di petak yang ke-4. Dari dua pelumba ini kita berikan tumpuan nanti. Ashrafi Razi nombor 17, Daniel Johan nombor 5 untuk perebutan tempat yang kedua. Walau bagaimanapun Putra Alif tidak jauh di belakang dengan 61 mata, Adib Haris Abu Bakar 60 mata dan Afiq Haris Abu Bakar 58 mata, Aziz Hakimi dengan 54 mata, Hafiz Aiman Effendi 53 mata. Banyak lagi persaingan yang belum selesai di peringkat bawah. Hanya juara atau juara bagi musim ini saja telah pun kita ketahui. Muhammad Danish Aiman Zamrul adalah juara pelumba nombor 12. Ini adalah nombor 17 Ashrafi Razi yang kita akan lihat nanti akan berentap dengan Daniel Johan perebutan tempat yang kedua. Nanti untuk mulakan seperti Daniel katakan tadi, ada seorang pelumba yang ada masalah di belakang. Nampaknya dia telah kembali pada kedudukan grid. Bendera hijau dikibarkan. Di hadapan pun mereka akan dilepaskan sekarang ini. 4 lampu merah, kita akan nantikan ada pergerakan di motor di belakang. 4 lampu merah nyalakan dan mereka dilepaskan. Dan sekarang permulaan di awal perlumbaan, kita lihat meluncur laju adalah pelumba di petak yang pertama Afiq Ahmad Hamdan, pelumba nombor 11 yang meluru ke selekoh pertama. Jadi dari Sepang ini menuju ke selekoh pertama di awal perlumbaan adalah satu jarak yang agak panjang. Jadi mereka akan mengambil racing line masing-masing untuk sampai, dan kita lihat nombor 11 yang berjaya mengekalkan kedudukan di hadapan Muhammad Afiq Ahmad Hamdan. Dan di belakang di awal perlumbaan ini kelompok yang masih lagi besar, kita akan berikan tumpuan pada nombor 15 dan nombor 17 dan juga nombor 5 pada perlumbaan ini. Setakat ini kita lihat Afiq Hamdan berjaya lepas di tempat yang pertama selepas selekoh yang pertama. Betul, kita nampak tadi Muhammad Afiq Hamdan dapat kiranya macam closure, tapi sebab start dia yang memang sangat baik, so dia dapat gap sikit dari nombor 2 yang dengan ketiga. So dia sekarang ni masih lead dengan grup yang besar belakangnya. Okey. Di hadapan Daniel Johan yang kita lihat naik sedikit tempat yang keempat. Ini dalam perebutan untuk berada di hadapan. Tapi masih lagi tahankan kedudukan adalah Afiq Hamdan yang berada di tempat yang pertama, pelumba nombor 11 dalam kedudukan keseluruhan di nombor tempat yang ke-9 dengan 43 mata. Pernah menaiki podium sekali pada pusingan yang ketiga di litar antarabangsa Sepang. Untuk Afiq Hamdan pelumba nombor 11 ini, dan sekarang dia mendahului perlumbaan. Tapi di awal lagi Daniel, kita lihat di satu kelompok yang besar untuk kesemua pelumba. Betul, masih ada baki 5 lap lagi. So dalam race minggu lepas pun kita nampak yang grup besar ni dia battle sampai last lap. Okey. So rasanya makin ramai yang buat time yang improve. So kita akan tengok macam mana sampai last lap. Yang biasa Daniel kita lihat pada perlumbaan di litar Sepang ini, kesemua mereka akan
merancang strategi dari awal, dan pada 2 pusingan atau lap yang terakhir kita akan lihat mereka akan memulakan gerakan. Tapi dari awal lagi mereka perlu untuk memastikan berada di bahagian hadapan, kerana itu adalah peraturan pertama, rule number 1 untuk diorang berada di hadapan bersama dengan pendahulu untuk tidak ketinggalan. Kadang-kadang kita lihat dalam perlumbaan ada pelumba yang tertinggal selepas terpecah kelompok atau kumpulan, dan ini akan menukarkan jika anda berada, jika pelumba berada di kelompok yang kedua, kerana ada 6 pusingan pelumba saja, tidak begitu banyak, dan sekarang tinggal baki 5 pusingan, dan yang pasti mereka perlu berada di kelompok hadapan untuk mengikori pendahulu. Betul, bila diorang dapat ikut grup yang dekat depan, memang akan buat beza masa masuk front straight, sebab diorang boleh pakai slipstream untuk tolong diorang catch up dengan grup depan. Kalau tak memang susah, sebab straight dekat lintas sepang ni memang agak panjang. Ya, memang betul, agak panjang. Kita akan lihat mereka sampai di selekor, telah pun keluar pada selekor akhir, dan kita lihat satu lawan lurus yang sangat panjang hingga selekor yang pertama. Dan di sini juga kita lihat nanti di hujung perlumbaan mereka keluar di selekor akhir dan untuk laju untuk catat kemenangan. Dan sekarang ini kita lihat di hadapan untuk tadi itu nombor 7 Putra Alif di depan Abdullah yang juga menuntut pelumba sebelahnya, dan Putra Irfan yang tadi berada di hadapan. Afiq Hamdan juga berada di hadapan, masih lagi dalam 2 pusingan yang pertama ini mendahului perlumbaan. Sekarang nombor 7 Putra Alif yang berada di hadapan, diikuti dengan Adib Khairul Mubakar, di mana Daniel Johan di tempat yang ke-6, Ashraf Razi di tempat yang ke-7. 2 pelumba ini yang bersaing ke tempat yang kedua, tempat yang ketiga, kerana juara telah pun kita ketahui tidak boleh untuk kejar lagi dengan kelebihan 56 mata di hadapan. Dan sekarang 2 pelumba tadi kita digantung puan, dan masih lagi satu kelompok yang sangat besar yang kita lihat di Lita belum dapat untuk pecah. Saya rasa 10, lebih dari 10 pelumba dalam kelompok hadapan ini. Apa dia ada lebih kurang 15 rider yang masih dalam grup besar ni. So diorang still ada peluang besar untuk dapat position podium, sebab kita nampak pun Muhammad Afiq Khairul Mubakar dapat masa yang paling laju dalam lap sebelum ni. Ya, dan kesemua mereka di perebutan untuk berganti satu, dan walaupun mereka menggunakan jentera yang sama kesemuanya, ini adalah perlumbaan one minute, satu dua nama perlumbaan menggunakan jentera Yamaha, tapi strategi mereka berbeza berdasarkan pasukan masing-masing. Pasukan yang dimasukkan kerana setiap pelumba ini mewakili pengedar motosikal Yamaha, dan ini satu keunikan pada perlumbaan pendidikan yang lebih rancak kerana mereka mewakili pasukan yang berbeza dan mahu untuk mencatat kemenangan bagi pasukan mereka. Dan apa yang kita lihat sekarang, masih lagi Putra Alif Irfan berada di hadapannya. Perhatikan di mana kedudukan 15 dan 6, 15 dan 5. Afiq Khairul Mubakar dan Daniel Johan berada dalam kelompok dalam ini, dan saya percaya mereka akan keluar cuba berada di hadapan dalam 2 pusingan yang terakhir. Nak boleh juga yang rider nombor 17 Muhammad Ashrafi Razi dah turun kepada position 8. Agak rasanya battle ni memang susah, sebab kita nampak ramai rider tengah battle masuk turn 1. So ada rider yang pergi wide, ada rider yang dapat inside line. So memang position akan bertukar sampai last lap. Sekarang masih lagi Putra Alif berada di hadapan, seperti yang ada pelumba jatuh di belakang. 3 pelumba terlibat, seorang pelumba terjatuh, seorang lagi terbabas di selekor yang ke-5 atau selekor yang ke-6. Dan di hadapan sekarang ini masih lagi Putra Alif, tapi dikejar dengan hebat oleh Adib Khairul Mubakar. Di tempat yang kedua, Danish Aiman Zamrul berada di sana. Daniel Johan telah pun sampai, 2 pusingan lagi akan tamat. Seperti yang saya katakan Daniel, sekarang ini Daniel Johan telah pun sampai di hadapan Ashrafi Razi. Dia terlibat dengan kemalangan, kerana kita lihat nombor Ashrafi Razi turun ke bawah, bermakna Ashrafi Razi gagal untuk menamatkan perlombaan. Itu adalah momen yang sangat sedih untuk Muhammad Ashrafi Razi, sebab sekarang ni hope dia untuk finish nombor 2 dalam championship. Rasanya dah tak ada harapan dah, sebab memang
agak suka Agak suka, dia dah akan habis. dia gagal mengutip mata pada perlombaan ini berbanding dengan Daniel Johan yang berada di hadapan. Jika Daniel Johan dapat 25 di sini, dan ini akan memang menukarkan Acap Pirazi. Dan Acap Pirazi mendahului Daniel Johan dengan kelebihan 3 mata sahaja, 74-71. Dan di sini kita tahu maksimum adalah 25 mata untuk satu lagi perlombaan. Jika dia dapat maksimum di sini bermakna agak suka bagi kalau maksimum di sini memang kita akan lihat secara matematik sama ada peluang ataupun tidak. Kita berikan tumpuan terus kepada perlombaan ini. Nombor perlombaan yang kita perhatikan adalah nombor 5 Daniel Johan, tapi di hadapan nampaknya nombor 15, nombor 6, nombor 7, nombor 2 yang menjadi perlombaan sekarang ini. Nombor 16 adalah Muhammad Adib Haris Abu Bakar. Mereka akan masuk ke pusingan yang terakhir sekarang. Sekarang ni yang paling penting untuk semua rider yang tengah battle untuk runner up di championship, paling penting adalah slipstream lepas last turn. So diorang sekarang ni kita akan nampak tukar position sampai last turn, tengok siapa yang dapat slipstream yang terbaik. Itu yang akan dikejar. Segala kerja kuat yang mereka lakukan daripada pusingan pertama akan tentukan sekarang ini. Dan kita lihat ada seorang pelumba cuba untuk menarik ke hadapan. Itu adalah Airil Husaini Aimi Zaba, pelumba yang cuba untuk menarik lain-lain, cuba untuk menarik keluar daripada kumpulan ini, untuk keluar dan ini memberikan satu kerja kepada lain pelumba untuk mengikorinya dan masih tidak dari jauh dari dalam cuba masuk. Ini yang penting untuk mereka sekarang, menuju ke berapa selekor lagi untuk keluar daripada kumpulan. Jika berada dalam di tengah, agak sukar untuk mereka keluar dari kumpulan ini daripada kedudukan Daniel Johan. Daniel Johan jika dia menang di sini memang dia akan bergelar menuju tempat yang kedua keseluruhan, tapi sekarang nampaknya kedudukannya 15 yang berada di hadapan. Afiq Haris Abu Bakar yang berada di hadapan sekarang ini. Mereka akan menuju ke selekor yang terakhir. 15 di hadapan Airil Husaini tempat yang kedua. Putra Alif Irfan berada dalam kumpulan di hadapan. Sekarang mereka menuju ke laluan lurus untuk ke garisan penamat. 15 berada di hadapan Afiq Haris Abu Bakar. Cuba dipintas oleh pelumba nombor 6. Oh, terjatuh dua pelumba. Oh, saya rasa 2 dan 3 Airil Husaini dan Haziq Hakimi yang terjatuh tadi. Dengan Afiq Haris Abu Bakar berjaya menangi perlombaan. Tadi agak bergoyang terlihat Daniel untuk tempat yang kedua Airil Husaini tadi, dan cubaan untuk mengejar Afiq Haris Abu Bakar. Betul-betul, sekarang ni Daniel Johan dah habis ke tempat yang 6. So kita nampak memang battle yang sangat rapat lepas last turn sampai finish line. Memang kita dah speechless sebab apa yang terjadi dekat finish line tadi. So kita akan lihat sekali lagi kedua pelumba dalam keadaan okey. Kita akan lihat apa yang berlaku, kerana saya rasa tadi Airil Husaini yang nampak ada catering pada motosikalnya dan bersebelahan dengan Haziq Hakimi Kamarudin, dia pelumba di tempat yang ketiga, dan menyebabkan dia tidak dapat mengawal dan berlanggar pelumba di sebelahnya. Tapi mereka dapat lepas di garisan penamat. Saya tidak silap saya. Kita akan saksikan sebentar lagi. Sebentar Daniel Johan tempat yang ke-6, bermakna persaingan masih lagi dibawa ke perlumbaan terakhir untuk penentuan tempat yang kedua dan tempat yang ke-3. Sementara Airil kedudukan Putra Alif keseluruhan juga akan kita lihat, kerana dia berada di tempat yang ke-4. Kita lihat mereka keluar dari selekor terakhir. 15 Afiq Haris Abu Bakar berkedudukan baik, tapi slipstream yang ada di dua pelumba di belakangnya, Airil Husaini yang cuba untuk memintas. Oh, dia gagal untuk mengawal jentera sebenarnya terlepas dia bersebelahan dengan Afiq tadi, dan selepas itu dia cuba mengelak daripada Afiq dan dia terlanggar Haziq Hakimi Kamarudin, dan tempat kedua dan ketiga untuk kedua-dua pelumba ini. Dengan lihat kedudukan tamat perlombaan tadi, di mana tempat yang pertama adalah Afiq Haris Abu Bakar, tempat yang kedua Airil Husaini Aimi Zaba,
Tempat yang ketiga Haziq Hakimi Kamarudin. 4 Putra Alif Irfan Abdullah. 5 Muhammad Adib Haris Abu Bakar. 6 Daniel Johan. 7 Muhammad Aidil Muhammad Ayub. 8 Muhammad Ibnil Hafiz Jamaluddin. 9 Amir Yauhak Erman Zuhadi. 10 Muhammad Danish Aiman Zamrul. 11 Muhammad Hafiz Aiman Afendi. 12 Denny Mikael Khairul Fauzi. 13 Muhammad Faiz Khairul Azmi. 14 Muhammad Danish Fitri Aimizam. 15 Muhammad Nur Haikal Muhammad Nur Fikri. 16 Muhammad Yus Daniel Hakim. 17 Muhammad Ashrafi Marazi. 18 Nurdini Uzma Abdullah. 19 Muhammad Afiq Hamdan. Dan 20 Alif Izwan Muhammad Samsul Fakri. Jadi kita nantikan podium bagi Yamaha Petronas Super Series perlumbaan pusingan yang ke-7. Di tempat yang ke-3 perlumbaan nombor 13 Muhammad Haziq Hakimi Kamarudin. Di tempat yang ke-2 perlumbaan nombor 6 Airil Husaini Aimi Za'aba. Dan pemenang perlumbaan nombor 15 Muhammad Afiq Haris Abu Bakar. Perlumbaan nombor 15 yang Afiq Haris Abu Bakar, dia mencatat kemenangan yang keduanya kerana dia juga perlumbaan menang perlumbaan di sini pada perlumbaan pusingan yang ke-6 pada hari Ahad lalu. Jadi kemenangan yang kedua untuk Afiq Haris Abu Bakar bersama dengan pasukan WCS menangi perlumbaan. Terima kasih Mr. Sean dan tanya kepada yang ke-7.